بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 216, di mana kita akan melihat ada 3 lagi apa yang disebut sebagai dosa-dosa yang besar yang menjadi maksiat bagi hati. Muka surat 216. Di antara perkara-perkara yang termasuk ke dalam perbuatan dosa besar dan maksiat hati ialah merasa putus asa dan putus harapan terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan melalui Nabi Ya'qub alaihi salam mafhum surah Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kita sambung pada malam ini dengan melihat salah satu daripada dosa-dosa besar yang menjadi maksiat di dalam hati adalah sifat berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kedua-dua perkara ini, rahmat dan kasih sayang Allah, adalah menjadi suatu tujuan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Sebab itulah
apabila kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka kita akan mendapati betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama contoh, ketika mana diancam dengan pembunuhan terhadap 7 pemuda yang tidak bersedia untuk bersama dengan raja yang zalim itu, maka mereka mengambil sikap melarikan diri, membawa iman mereka menuju ke sebuah gua. Soal berapa jumlah ini tidak menjadi persoalan. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Yang tu benda nombor 2. Katakan wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhan aku lebih tahu berapa jumlah mereka. Ada yang kata khamsatun sadisuhum kalbuhum. 5 termasuk anjing, jadi 6. Ada yang kata sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mula-mula kata 3, anjing yang keempat. Ada yang kata 5, anjing yang keenam. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang kata 7 dan nombor 8 anjing. Lalu Allah jawab, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Menunjukkan soal jumlah berapa yang tidur dalam gua itu tidak penting. Itu tidak menjadi big frame dalam kisah Ashabul Kahf. Bukan jumlahnya yang mesti dibisingkan, tetapi sikap mereka menyelamatkan akidah, yang tu yang pertama. Dan apalagi yang lebih besar daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang kita baca di awal surah Al-Kahf. Itulah yang paling besar ketika mereka memohon kepada Allah, min ladunka, daripada sisimu ya Allah kami pohon rahmat. Bukan soal jumlah, tapi soal rahmat dan kasih sayang Allah. Kamu jaga akidah, kamu tak nak syirik, kamu jaga iman kamu, aku jaga kamu. Itu poin dia yang mesti kita ambil dan hazamkan. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Sampailah pada ayat salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dikurniakan rahmat 309 tahun. Leno, tidur, selamat dari pemerintah yang zalim, selamat daripada ancaman bunuh. Yang itu kita kena belajar, iaitulah meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Dan di antara jalannya adalah kita menjaga iman, menjaga Islam
yang tak ada harga boleh bayar kalau iman dan Islam tercabut daripada diri kita. Jumlah jangan sembang. Sembang itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang punyalah besar. Sehingga raja yang jahat itu pun sudah dimatikan Allah. Dan mereka bangkit dalam keadaan negeri mereka sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah juga tidak boleh menjadi perkara yang dilempar buang oleh mereka yang melakukan dosa-dosa yang besar. Allahu Akbar. Ayat 53 surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah. Allahu Akbar. Besar mana dosa kita beritahu. Besar mana dosa kita dengan Allah. Allah beritahu, qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku, alladzina asraf, yang mereka itu telah melampaui batas. Asrafu dalam ayat itu, melampaui batas dalam ayat itu, maksudnya melakukan dosa-dosa besar. Mungkin dia mencuri, mungkin dia berzina, cuti sekolah ya, dan cross bodoh, nang botinang koi botikoi, cuti sekolah dia hilang. Dia kata qada hajat, bunyi bot, kepala otak dia. Tuan-tuan muslimat yang buat dosa besar, Allah kata, beritahu mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lalu Allah kata, sesungguhnya aku ni Allah, yaghfiru dzunuba jami'a. Aku ampun semua dosa kecuali syirik. Allahu Akbar. Kita manusia yang lemah, rahmat Allah terbuka dengan luas untuk kita raih, untuk kita pohon, untuk kita pinta. Kerana kita tahu siapalah kita, bergelumang dengan dosa setiap hari. Walaupun terlepas dosa-dosa besar, tetapi dosa-dosa kecil terpalit jua. Dan kalau banyak dosa kecil, dia boleh berhimpun menjadi dosa yang besar. Na'udzubillah. Maka rahmat Allah jangan putus. Minta pada Allah keampunan dan kasih sayangnya. Tuan-tuan muslimat, termasuk apa yang pernah diucapkan. Siapa yang nak pergi umrah, nak perform umrah, tolong ingat ni ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, adalah sesungguhnya Allah menurunkan setiap hari di kawasan Kaabah itu, di dataran itu, dalam Masjidil Haram itu, Allah menurunkan setiap hari 120 rahmat. Ini kata Ibnu Abbas. 120 rahmat. Ibnu Abbas pecah kepada 3 bahagian. 60, 40 dan 20.
rahmat. Kata Ibnu Abbas, Allah curah dan turunkan untuk mereka yang bertawaf, yang melakukan tawaf. Tak kira tawaf jenis apa, wida, qudum, sunat, apa saja, ifadah, umrah, tawaf rukun umrah, tawaf haji ifadah, tak kira. Apa saja jenis tawaf, dia dapat 60 rahmat. Pahala tawaf tu saya kira lagi. Rahmat tu dapat dah 60. Kata siapa? Ibnu Abbas. 40 rahmat. Jumlah dah 100. 40 rahmat untuk mereka yang bersolat di Masjidil Haram. 100,000 pahala tu cerita lain. 2 rakaat Masjidil Haram 100,000. 2 rakaat Masjidin Nabawi 1000. Sebab itu masjid menang kepada Masjidil Haram. Bumi menang pada Madinah. Bumi yang diberkati 2 kali ganda berkat daripada Makkah. Ini hadis. Madinah 2 kali berkat daripada Makkah. Makkah tu berkat, tapi Madinah up lagi 2 kali ganda kerana jasad Rasulullah di situ. Tuan-tuan muslimat, 40 rahmat untuk mereka yang bersolat. Tak kira lah solat sunat ke, solat waktu ke, janji solat, maka dapat 40. Dan baki lagi 20 rahmat adalah mereka yang hanya duduk sahaja dan melihat Kaabah. Lepas maghrib, habis baca Quran, tekan Zam-Zam, sambil tengok Kaabah, minum Zam-Zam. Tengok Kaabah tu 20 rahmat. Allahu Akbar. Nak apa lagi? Ini rahmat yang Allah kurniakan. Yang ni khas di kawasan Kaabah, Masjidil Haram. Ala kulli hal, jangan kita putus dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ayat ni yang kita sebut tadi, pesan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya supaya jangan putus asa, bergantung kepada Allah dalam misi mencari Nabi Yusuf alaihi salam. Itu maksud ayat. Bermakna apa? Nabi Yaqub tahu bahawa anak-anaknya, abang-abang Nabi Yusuf telah menipu dia. Dia tahu. Kalau balik surah Yusuf yang awal, inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akallahu dhi'bu. Itu awal surah Yusuf. Pak, kata abang-abang ni, tak maaf lah Pak, kami tinggalkan Yusuf sekejap. Kami pergi main, tinggalkan Nabi Yusuf di tempat barang-barang kami letak. Tiba-tiba datang serigala Pak, tiba Yusuf, mohon. Wah, lempar dalam telaga. Lempar, buang baju Nabi Yusuf. Telanjang Nabi Yusuf. Lempar dalam telaga. Lepas tu kelentong Pak. Nabi Yaqub tahu tak anak-anak dia menipu? Tahu. Dalil dia tahu ayat ni. Dia kata, Mir rauhillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan kalau tuan-tuan buka tafsir, bermakna jangan putus asa cari adikmu Yusuf alaihi salam. Dan pada waktu itu Bunyamin sudah berada dalam pegangan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ni kena belajar surah Yusuf. Bunyamin sudah masuk dalam perangkap Nabi Yusuf. Yang sengaja Nabi Yusuf buat supaya Bunyamin tinggal dengan dia. Kerana Bunyamin
dan Nabi Yusuf satu ayah dan satu emak daripada ibu yang sama, Ruhil. Satu riwayat Rahil. Maka dia amat sayang kepada Bunyamin, maka dia pasang perangkap. Ini panjang cerita. Akhirnya Bunyamin tak boleh balik ke Palestin. Nabi Yaqub orang Palestin, Nabi Yusuf orang Palestin, berhijrah ke Mesir. Tuan-tuan muslimat, itu maksud ayat. Cari, walhal mereka dah jumpa dah Nabi Yusuf ketika mereka dilanda kemarau dan minta makanan dengan Nabi Yusuf yang pada waktu itu sudah menjadi Menteri Keuangan Mesir setelah dia keluar daripada penjara. Cuma Nabi Yusuf tidak mengisytiharkan, belum sampai masa lagi dia nak beritahu ana Yusuf, belum lagi. Dia sabar lagi. Dia masih bersabar sehinggalah sampai masa dia declare dialah Yusuf yang sebelum tu abang dah jumpa dah, tapi tak tahu inilah adik Yusuf yang mereka lempar 40 tahun dulu di dalam telaga buruk. Apa Allah nak ajar? Benda buruk dia takkan bertahan lama. 4 kelentong lah siang malam. Tunggu masa nak mampu ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, inilah yang Allah sebut nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Di mana surah Yusuf Allah sebut dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Iaitulah sabar Nabi Yaqub, sabar Nabi Yusuf, dan akhirnya kebatilan tersungkur jua, kebenaran terserlah walaupun ambil masa puluhan tahun. Ini benda yang Allah ajar di dalam Al-Quran. Baik. Ibrahim alaihi salam berkata, mafhum suratul Hijr ayat 56, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Di mana ayat ini Al-Hijr 56 adalah jawapan balas Nabi Ibrahim alaihi salam kepada tetamu-tetamunya yang datang ke rumahnya, iaitulah malaikat. Yang tu kena baca secara lengkap dalam surah Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayat 20 lebih daripada surah Az-Zariyat. Kena baca daripada situ baru nampak ayat ni. Iaitulah kisah malaikat yang datang bertandang ke rumah Nabi Ibrahim. 3 malaikat menyerupai manusia, 3 orang lelaki datang ke rumah Nabi Ibrahim. Allah sebut dengan dhaifi, tetamu Nabi Ibrahim. Itulah 3 malaikat yang datang dan Nabi Ibrahim menghidangkan untuk mereka ijlin samin, anak lembu yang dibakar. Layan tetamu. Ini baca dalam Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat. Maka dihidangkan ijil anak lembu yang kecil. Baqarah itu sapi, lembu besar. Ijil anak lembu. Maka dipanggang oleh Sarah, dibakar. Lalu dihidangkan. Tiba-tiba 3 orang ini tidak memakannya kerana mereka malaikat. Qala ala ta'kulun? Nabi Ibrahim tanya, kenapa tak makan? Tengok aja. Kalau kita tinggal ikut lembu dah. Barbecue tuan-tuan, jangan cari pasal. Lah kenduri kahwin, kalau tak ada kambing hak golek tu macam tak sah. Kan kenduri lah, ya Allah. Kambing golek macam-macam.
Ya Karim, hari Sabtu lepas saya di Langkawi. Kebetulan kenduri toke coklat Langkawi anak dia kahwin. Anak Haji Ismail, Haji Maim meninggal dah. Kira cucu dia lah. Anak pada Haji Rosli, toke hotel HIG tu. Dengan toke coklat, dia lah bos. Anak dia kahwin. Kebetulan saya kuliah Sabtu lepas. Pilah hadir. Duk meja VIP. Mereka bagi dengan sekali lah Ustaz Ruslan, Cik Rus, Yang Berhormat Ustaz Syaril Long Al-Charayi. Aku je boleh panggil, empat jangan. Sekali lah dengan Ustaz Mutalib Ma'ruf. Duklah sekali meja VIP. Dia lungguk atas tu kambing sampai kira tanduk tak ada. Lain semua tu. Mampu punya makan. Ya Allah, ya Tuhan. So bila kambing ni kita bukan boleh tahan, sensitif sungguh. Maka apa jadi? Tiba-tiba tak makan ijil, anak lembu yang dibakar, barbecue sedap tuan-tuan. Takutlah Nabi Ibrahimnya dahlah mari muka serius, bagi air tak minum, bagi lembu tak makan. Pokok memang tak isap lah. Tak isap Melayu. Tuan-tuan muslimat, awak hampa tak makan, barulah declare kami ni malaikat. Itu dalam Az-Zariyat. Lalu Nabi Ibrahim tanya, pasal apa main ni? Awak datang pasal apa? Dua benda. Pertama, bi ghulamin alim. Nak abang hang dapat anak, Sarah akan mengandung. Oh pula. Sarah umur dekat 100. Ungkak Ali 6 lori. Tak ada apa hari Allah tak izin. Tiba-tiba mai malaikat habak kata Sarah akan beranak, dapat anak. Itulah Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ibrahim macam biar betul ya. Kalau kalimah kita lah. Itu yang malaikat macam dia marah Nabi Ibrahim. Itu yang Nabi Ibrahim jawab. Dah aku bukan tak yakin dengan Allah. Lalu Nabi Ibrahim jawab, tak adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah, melainkan orang yang sesat. Nabi Ibrahim balas balik, bukan aku tak yakin, cuma macam iyalah terperanjat. Umur dah dekat 100, tiba-tiba nak mengandung 9 bulan. Oi, hak ni berebut TV3 mai buat review. Tuan-tuan muslimin muslimat, nak sebut rahmat Allah. Ni antara contoh. Tadi kita sebut Nabi Yaqub, hak ni Nabi Ibrahim. Iaitulah mungkin ada mereka yang lambat mendapat zuriat. Inilah cerita dia. Dikurniakan rahmat oleh Allah, berkat bersabar dan sebagainya. Allah kurniakan Nabi Ishaq alaihi salam, walaupun Sarah sudah lanjut usia pada waktu itu. Sehingga Sarah sendiri apabila mendengar berita itu, fasakkat wajahaha, dia menampar wajahnya, tanda kehairanan. Dia pukul muka dia, tanda pelik. Wa qalat, lalu dia berkata, ajuzun aqim, aku ini sudah ajuz. Ajuz makna terlalu lemah. Daripada ajuzlah datangnya kalimah mu'jizat, melemahkan. Aku ni ajuzun, aku lemah dah dekat 100, tua dah. Dan aku ini aqim. Aqim makna mandul. Aku dah tua, aku ni mandul. Macam mana boleh anak? Dia tepuk wajah dia. Lalu malaikat jawab, begitulah kadzalika rabbiki, bila Tuhanmu mengkehendaki, dia jadi. So ayat nombor 2 ni khusus bagi mereka yang lambat Allah kurniakan zuriat. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau Allah bagi, alhamdulillah. Allah tak bagi pun alhamdulillah. Walaupun kamu sunyi di dunia, tapi kamu bahagia di akhirat. Sebab tak ada tuntutan anak-anak. Nak kena soal, nak kena tanya anak, cucu, keturunan dan sebagainya.
Maka ini ayat yang kedua. Baik, itu tambahan yang pertama. Persoalan berhubung dengan jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sentiasa kita menyangka baik kepada Allah. Sentiasa kita memohon dalam hidup ini akan rahmatnya. Kerana sesungguhnya Allah ini rahmatnya terlalu luas. Dan dalam hadis disebut Allah ada 100 rahmat. Hadis sahih. Allah ada 100 rahmat. Hanya satu saja Allah letak atas bumi. Satu yang Allah letak. 99 tunggu akhirat Allah nak bagi. Terutama di dalam syurga Allah. Maka satu rahmat Allah ni pun makan tak habis bagi orang yang beriman. Baik. Baik, kemudian kita lihat ni yang kedua. Juga sikap tidak mengambil peduli terhadap larangan-larangan dan ancaman-ancaman Allah, termasuk ke dalam perbuatan dosa besar dan maksiat hati. Firman-Nya yang bermaksud, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nombor dua malam ni adalah berhubung dengan satu lagi dosa besar, maksiat hati, iaitulah kita merasa aman dengan azab Allah dan kita semacam tidak menghiraukan larangan-larangan, ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu dosa penyakit yang cukup besar. Apa dia? Kita rasa tak adalah nak rasa bimbang dengan azab daripada Allah apabila kita melakukan, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perangkap yang syaitan letak kepada kita. Kita rasa tak ada apa-apa. Kita rasa Allah takkan hukum kita. Walhal dosa yang kita buat cukup besar. Kita tak rasa apa. Ini penyakit hati. Sedangkan orang-orang beriman, dia melihat dosa dia laksana gunung yang besar yang nak hempak dia. Walhal dosa dia kecil aja, tapi dia tengok macam gunung nak hempak dia. Orang munafik, dia buat dosa besar, tapi dia lihat macam lalat di hidung, lalu dia hanya menguisnya, kata Rasulullah. Walhal dosa dia cukup besar. Kita tak nak jadi orang macam ni, yang merasa tenang dengan ancaman Allah. Walhal kita baca Al-Quran, tidak sikit mereka-mereka yang dimusnahkan oleh Allah. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, sampai juzuk 30 pun ada cerita Fir'aun. Tak usah cakap surah yang panjang, Al-A'raf, Taha, Asy-Syu'ara. Tak usah cakap surah panjang, Al-Baqarah, Ali Imran pun ada sikit. Cukup juzuk amma pun ada cerita Fir'aun. Apakah dia diazab dengan azab yang besar? Dah air tak ada gigi ya. Dia dimusnahkan dengan air yang tiada gigi. Kelembutan air memusnahkan Fir'aun, manusia yang tidak pernah merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut pada ayat 46,
surah Ghafir, An-nar yu'raduna 'alayha, An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, adalah neraka itu dipertontonkan kepada mereka, yakni kepada keluarga Fir'aun, pagi-pagi dan petang-petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat kami akan berkata kepada keluarga Fir'aun, adkhilun nar, masuklah kamu ke dalam neraka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tidak sedikit kita baca kisah jutawan hebat Qarun tenggelam ke dalam bumi. Tidak sedikit kita baca kisah Namrud, walau Allah tidak menyebut akan nama Namrud, tetapi kisahnya ada di dalam As-Saffat, di dalam Al-Baqarah, ada cerita dalam Al-Anbiya, kejahatan dia membakar Nabi Ibrahim, semua Allah cerita. Maka dia hanya mati dengan seekor nyamuk sahaja. Nyamuk masuk dalam hidung, gagal otak dia, mampus. Na'udzubillah, Allah boleh buat apa saja terhadap kita muslimin dan muslimat. Jangan merasa aman dengan murka Allah. Dah buat dosa, cepat bertaubat. Jangan rasa lega, tunggulah, nantilah. Jangan. Segera kita minta ampun, kerana nyawa ni nak habis, kita tidak tahu. Sebab itulah Allah peringatkan kita. Kenapa jadi begini? Rasa aman, rasa macam Allah tak boleh hukum dia kerana sifat pelagak, kerana sifat angkuh, kerana merasakan diri hebat. Sebab itu Allah ajar kita dalam satu suasana dan keadaan yang kita belum wujud pada waktu itu. Kenapa Allah Ta'ala sebut melalui surah yang sering kita baca setiap pagi Jumaat, surah Sajadah dan Hal Ata 'alal Insan. Dua surah tidaklah jadi wajib. Tidaklah wajib kita baca. Ada kala Rasulullah tidak membacanya pada pagi Jumaat untuk menyatakan bukan wajib untuk kita baca tiap-tiap pagi Jumaat. Ada masa kita bacalah. Ni tunggu Tok Imam tak main 6.45 dah. Imam tak main. Tu ada makmum Tok Bilai tak hafal. Hang tolak aku pakat lari tunggu Tok Imam. Tok Imam baru menikah, mampus dia nak main. Contoh, hari pula hujan, dia tak main. Dia semayang tepi katil ya. Berimami dengan bini dah. Apa tunggu apa lagi? Naik inna a'tayna kulhu dah. Amboi. Nak tibai juga dua tu tak hafal. Dah buat lagu mana? Bukan semua orang boleh hafal. Wal asri dengan atin pun lari. Ujungan illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqq falahum ajrun ghairu mamnun. Hak tu pun tergelincir dah. Maka hal ata 'alal insan. So kalau tak hafal dah lah. Tunggu-tunggu tak main, sila. Siapa boleh naik? Dah selesai semayang pagi Jumaat. Apa yang nak kecoh sangat sampai dia anggap benda wajib? Baik, nak sebut tu. Allah Ta'ala sebut ayat pertama tu. Hin tu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Tuan-tuan, kita bila kita faham Al-Quran, reti sepatah dua bahasa Arab, kita takkan jadi golongan macam ni tuan-tuan. Golongan yang merasakan aman daripada azab Allah. Dia nak buat apa dia buat, sedangkan itu dosa besar.
tuan-tuan muslimah, kalau buka tafsir, bila Allah sebut hal ata 'alal insani hinun, apakah tidak sampai kepada manusia hinum minad dahri, ad-dahri masuk, al-waqtu, ini isim zaman, isim waktu, al-waqtu, as-sa'ah, mata, apa lagi, ad-dahri. Ini dia panggil isim zaman, masuk, menunjukkan masuk. Baik, bila sebut ad-dahri, masuk. Allah kata ujung ayat tu, lam yakun syai'am madzkura. Pada satu masa yang saya pun tak tahu bila, tuan-tuan pun tak tahu bila. Kenapa? Mana kata bukti tak tahu bila? Kalimah hinun. Hinum minad dahr. Kamu dulu, kata Allah, lam yakun syai'am madzkura. We are nothing. Kita tak ada apa. Tak ada jawatan, tak ada duit, tak ada pangkat, tak ada apa kita. Belagak wawa. Kalimah hin menunjukkan kepada satu masa yang kita tak tahu. Hin. Contoh, apabila Allah berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Hin, apabila Allah perintahkan Adam dan Hawa turun daripada syurga, lalu Allah sebut tempat baru tu Adam dengan Hawa, iaitulah fil ardi, atas bumi, dan kamu mata'un wa mata'un. Mata makna kesenangan, mata'ul hayati dunia, kesenangan hidup di dunia. Lalu bila Allah sebut mata', Allah sebut apa? Mata'un ilahi. Mata'un ilahi. Kita duduk atas dunia lah ni. Kesenangan yang kita duduk atas dunia ni ilahi. Hin, benda yang kita tak tahu. Sampai bila tuan-tuan? Tuan-tuan mati bila? Tak tahu. Ini hin. Kita tak tahu bila. Kesenangan yang kita dapat sampai bila? Tak tahu. Itulah hin. Boleh jadi 60, boleh jadi 70. Baca surat khabar, tengok TV, tengok internet, orang mati ni hari-hari. Accident, collapse, jatuh, mati seokok, jarang lagi masuk dalam paper. Saya rasa ada, cuma disembunyikan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ini hail, tak tahu. Sampai bila? Entah. Sampai masuk jalan, tapi bila? Tak tahu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Hampa sedak ke diri boleh tak? Kata Allah. Hampa dulu tak ada apa, hampa tahu tak? Allah kata kat saya, Allah kata kat kita semua, hampa tak ada apa, tidak disebut oleh sesiapa pun. Bila waktu tu tak tahu. Ada yang menyebut alam roh. Baik, alam roh bila? Tahun bila? 2000 sebelum Masih. 4000 sebelum Masih. BC. Tak, kita tak tahu. Itu alam roh. Itu hin, kita tak tahu. Samalah ayat 35 surah Yusuf. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Tak kala mereka mula melihat, mereka tu siapa? Kaki tangan istana, Raja dan Zulaikha mula melihat, takut berita cerita Zulaikha goda Nabi Yusuf ni, takut masuk dalam WhatsApp group yang baru. WhatsApp group lama dah bercerai-berai, hancur dah, mereka tahu dah. So jadi risau. Macam mana nak buat?
akhirnya pihak istana mengambil satu keputusan. Allah sebut ayat 35 surah Yusuf, la yasjununnahu, kita penjarakan dia hatta hin. Lama mana Nabi Yusuf di penjara? Tak tahu. Hatta hin. Ada yang kata 7, ada kata 10, meneka-neka. Quran tak sebut lama mana. Tuhin. Maka orang yang fikir macam tu, bahawa aku ni dulu sebelum sampai ke bumi ni, aku berada pada suatu keadaan lam yakun syai'an madzkura, tidak ada nama Abdul Halim, tidak ada Abdul Razak, tidak ada jawatan, tak ada. Pada satu masa yang aku sendiri pun tak tahu, hinum minad dahri, tetapi dengan rahmat kasih dia menciptakan aku, dia meletakkan aku di bumi, diberinya nikmat kasih dan sayangnya, dan aku mesti fikir aku hidup atas bumi ini dengan undang-undang peraturan. Orang yang aman daripada azab Allah ialah mereka yang melakukan dosa besar. Apa dia? Melanggar larangan dan perintah Allah. Dia rasa tak apa langgar. Berat. Sehari dua ni tadi pun duk viral kan. Yang polis duk saman garis kan, kereta lebih garisan putih 300. Lah jaga tuan-tuan. Tintat gelap-gelap tu hampa jaga lah. Berhenti traffic light, tengok betul-betul garis. Lah kena jaga sungguh. Operasi besar-besaran. Dengan kata motor, pelik fancy, kereta pun dia balun rupa tu lah. Pasal apa? Dah undang-undang. Kenalah patuh. Dah undang-undang gitu buat macam mana? Suka tak suka kita lagu tu lah. Cuma kadang minta lah belah kasih lagu tu salah. Hak tadi kita tengok video tu, kereta hujung tu dia try reverse, tak lepas dah, polis main lah. Reverse apa? Polis sampai dah pegang buku, ketuk tingkap, saman jawab dah, tak ada nak reverse. Lebih sikit lah daripada garis putih. Jaga elok-elok. Pasal apa? Undang-undang. Kenapa boleh patuh? Kenapa takut? Sebab nak terbang 300. Lampu depan Laguna punya traffic light Sungai Lalang. Kan ada kamera JPJ, angkerak merah ya, sak. Dia ambil gambar, foto jawab dia. 300. Tak ada rayu punya, tak ada compound lah. 300. Kenapa? Sebab kita bimbang duit terbang. Hak ni azab Allah. Neraka, murka dia bila kita langgar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. So jaga elok-elok. Kita dah buat dosa ni, Imam Ghazali kata kamu kena bayang Allah sedang murka dekat kamu. Walaupun mungkin dosa kecil, kita ampun segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita tak boleh lepas dari dosa-dosa yang kecil. Minta ampun segera, jangan rasa lega, kerana rasa lega itulah perangkap syaitan yang dia himpun. Nantilah hang muda lagi, nantilah bertaubat lambat lagi, lama mati dalam keadaan tidak bertaubat. Yang tu dia hendak jadi geng dia di dalam neraka. Na'udzubillah. Baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, seperti itu juga menyebarkan berita buruk di tengah-tengah masyarakat Islam, termasuk ke dalam perbuatan maksiat hati dan dosa besar. Firman-Nya mafhum, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 19 surah An-Nur. Cerita apa ni? Sebarkan berita palsu.
Ni dia. Sebelum ada SKMM Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, Allah Ta'ala sebut dah. Quran habaq dah. Supaya jangan kita menyebarkan berita-berita palsu. Ayat ni cerita fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebarkan oleh puak-puak munafikin. Tak siasat dah. Dengar ya. Abah lalu. Walau tak ada WhatsApp group waktu tu. Tuan-tuan bayang mana ada handphone zaman Nabi, tak ada WhatsApp group. Lah, tak usah cakap lah WhatsApp group macam-macam. Maka lagi cepat berita-berita buruk tersebar. Apatah lagi fitnah. Berita fitnah. Allah, satu dunia baca. Kita yang tolong sebar, mampu nak tanggung di akhirat. Mampu kita nak bagi pahala kita dekat orang yang kita fitnah. So amat-amat berhati-hati. Tolonglah. Ni ayat cerita copy and paste forward. Ni dia. Tak ada tabayun dah. Tak ada siasat dah. Janji mau jadi manusia yang pertama-tama sebar berita. Dia nak bangga yang tu. Dia dapat tahu dulu. Walhal berita yang dia sebar adalah fitnah. Itu juga maksiat hati dan dosa yang amat besar, menyebarkan berita buruk yang tidak benar ke tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang sedang kita hadapi sekarang dalam era teknologi, ledakan maklumat di hujung jari yang kadang-kadang disalahguna dan disalahertikan. Termasuklah dalam persoalan-persoalan kuasa politik. Lagilah bermaharaja lela fitnah itu untuk menjatuhkan seseorang. Character assassination. Diserang watak seseorang dengan fitnah. Direka, dicipta untuk memburuk-burukkan lawan politik. Walhal benda tak betul. Kerana gilakan kuasa. Sanggup tak? Sanggup. Jawablah dengan Allah pada hari kiamat kelak. Jangan duk ingat rasa lega, walaupun dalam keadaan kamu sudah mendapat kuasa politik itu, melainkan kamu meminta ampun, meminta maaf kepada empunya tubuh. Buat-buat dia dah mati, tunggulah akhirat. Allahu Akbar. Batu tolonglah. Nak berpolitik ke nak apa ke, jangan fitnah memfitnah. Kerana ia satu perkara yang jelek dan keji, yang termasuk di dalam dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habiskan sebelum kita masuk bulan depan, dosa-dosa kecil. Baik, demikianlah beberapa perkara yang termasuk ke dalam perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh hati, yang telah banyak dilupakan orang, sehingga kebanyakan orang hanya memberikan tumpuan kepada perbuatan zahir sahaja, sedangkan hatinya dibiarkan merayau-rayau entah ke mana. Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala menamakan perbuatan maksiat hati dengan al-muhlikat, yakni perkara yang membinasakan, yang beliau bentangkan dengan panjang lebar di dalam karyanya yang termasyhur, Ihya Ulumuddin. Di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebut dosa-dosa hati ini sebagai al-muhlikat. Muhlikat daripada kalimah halaka. Halaka makna punah, binasa. Al-muhlikat ialah yang membinasakan. Sifat yang menjahanamkan, yang membinasakan. Yang ni rojak dalam Ihya Ulumuddin. Sudah sewajarnya bagi para pendakwah, pendidik, guru-guru dan pemimpin masyarakat untuk mengambil berat perkara-perkara ini
dan terus berusaha untuk menghindarinya, bermula dari diri sendiri dan kemudian masyarakat secara keseluruhan, agar masyarakat Islam menjadi satu masyarakat yang bersih zahir dan batin. Itulah tujuan dia, supaya masyarakat yang kita dukung, masyarakat umat Islam yang bersih zahir dan batin. Kamu nak ikut faham politik mana, itu kamu punya pasal, kamu jawablah dengan Allah. Tetapi umat Islam mesti membersihkan dirinya dari mengotorkannya dengan perkara-perkara buruk yang telah kita sebut, terutama menyebarkan fitnah untuk mendapat sedikit kuasa, habuan dunia, gaji lumayan, allowance yang hebat, kedudukan, driver, pemandu dan sebagainya, sehingga kamu sanggup memfitnah. Na'udzubillah, kamu tidak akan ke mana kerana nyawa kamu di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, akhirnya itulah kematian. Bulan depan insya-Allah kita bahas dosa-dosa kecil, dan kita akan lihat ada tak beza dosa-dosa kecil dengan dosa-dosa besar. So habis bab dosa-dosa besar, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa besar yang pernah kita buat dulu. Mengadulah pada Allah 4 pagi, 5 pagi, bangun merintih depan Allah, minta Allah ampun. Jangan bangga dengan perbuatan dosa besar kita. Jangan duk sembang dengan orang, aku kalau gini stout setakat 3 botol baru merah cupin telinga. Kemas. Dia kata yang dia Hindu pun sebotol tumbang dah, aku 3 baru merah. Baru merah cupinnya, dia kata. Jangan duk bangga lagu tu. Kamu meramaikan saksimu pada hari kiamat. Mampu kawan didengar, dia jadi saksi, dia kata ada dia buat itu, dia 3 botol tak tumbang. Mampu. So mengadu dengan Allah, jangan duk sembang dengan orang, kecuali lah kita nak minta nasihat tok qadi ke, tok guru ke, itu cerita lain. Nak tak nak kita kena cerita juga, tapi dalam batas yang diizinkan syarak. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.